Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ni untuk kita berjemaah membaca Al-Quran, bertalaqi Al-Quran. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cinta Allah kepada kita supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ingat bila kita buat kebaikan ni bukan atas kehendak kita. Jadi kita jangan rasa, oh aku baca Quran dah hari ni sebab apa? Sebab hasil keringat daripada aku. Sedarlah bahawa tu tanda Allah nak kita dekatkan diri kita dengan dia. Allah rindu dekat kita. Dia nak kita ni lebih mendalami tentang agama Islam. Supaya apa? Supaya kita boleh bertemu dengan Allah. Jadi pada pagi ini perkongsian saya ialah tentang 3 manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya berkongsilah tazkirah ni, jom sama-sama kita berkongsi, jom sama-sama kita panggil, jom sama-sama kita keloi sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, supaya lebih ramai dapat manfaat, insya-Allah. Baik. Jadi bolehlah kita kongsikan dulu kepada adik-beradik kita, kawan-kawan, mak ayah, insya-Allah semoga lebih ramai dapat manfaat. Sementara kita tunggu yang lain, jom sama-sama kita istighfar dulu sebelum saya buat perkongsian tentang 3 manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 type ni lah, 3 type yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Ya Tuhanku, kurniakanlah ketenangan dunia akhirat, hindarkan kami dari azab-Mu, tambahkan kami nur hidayah-Mu. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan perkongsian, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh lagi untuk berkongsi untuk gandakan pahala tuan-tuan dan puan-puan. Baik, so tajuk saya pada pagi ini, perkongsian saya pada pagi ini, 3 manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cari cinta Allah, bila kita bercinta dengan Allah, bila kita rindu dekat Allah, sedarlah tuan-tuan dan puan-puan, Allah pun rindu dekat kita. Allah cinta dekat kita. Bila kita cinta dekat Allah, kita takkan menyesal sesekali. Kita takkan rasa jatuh pun. Sebab apa? Kita rasa kekasih kita tu, dia sentiasa ada bersama kita, dia sentiasa bantu kita. Lain dengan makhluk, kita bercinta dengan makhluk, selalunya kita akan ending dia kita akan dapat juga satu penyesalan, ataupun kita rasa macam macam kita akan rasa macam tengah-tengah mesti akan berlaku rasa macam ruginya aku dapat dia, ruginya, contohlah kan. Tapi dengan Allah kita takkan rasa menyesal, malahan kita akan rasa seronok. Kita akan rasa seronok bila kita bercinta dengan Allah. Jadi belum masuk lagi tu kategori 3 manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kesempatan ni, sebelum kita mulakan tazkirah, insya-Allah jom sama-sama kita panggil sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat seagama, adik-adik kita, insya-Allah semoga ramai dapat manfaat. Kita nak tahu juga apakah type-type yang manusia yang Allah sayang tadi. Jom kita istighfar dulu sikit lagi. Dalam 2 minit insya-Allah saya mulakan tazkirah, insya-Allah boleh. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم الله فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Allah fahabbali tawbata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mengaji ni, kita luangkan masa dengan Allah. Ingatlah tuan-tuan dan puan, 24 jam Allah bersama kita. Takkanlah kita nak luangkan masa sejam saja untuk kita baca surat cinta Allah dekat kita ni. Allah hantar surat cinta tu untuk kita, untuk betulkan apa yang salah pada diri kita. Jadi bila kita leka, bila kita terlalu sibuk dengan dunia, sedarlah yang Allah lagi sibuk nak uruskan macam-macam hal. Tetapi Allah pandang kita, Allah pilih kita untuk mengaji. Kenapa? Kerana Allah cinta kita, kerana Allah sayang kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi di sinilah saya akan berkongsi tentang 3 manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama,
Allah akan uji seseorang yang dia sayang. Sebagai contoh saya tunjuk, ada seorang hamba Allah yang masuk ke dalam Islam, tiba-tiba selepas masuk dalam Islam, terus datang berjuta-juta masalah. Dengan keluarganya tak terima, dengan bosnya tolak sebab dia masuk Islam, situ sini. Sebab apa? Sebab tanda Allah sayang dia. Kenapa Allah bagi ujian? Sebab Allah nak dia meminta dekat Allah. Dia nak dia memohon dekat Allah. Jadi kenapa Allah bagi kita ujian? Sebab Allah sayang kita. Yang tu yang pertama, tanda-tanda Allah sayang dekat kita. Allah bagi dekat kita ujian. Bila kita tak ada ujian, para sahabat dulu, bila mereka ni tak ada ujian, mereka ni sangat-sangat takut. Sebab apa? Sebab takut Allah murka dekat mereka. Jadi bila kita dapat ujian, sepatutnya kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah, kerana Engkau bagi aku ujian untuk kuatkan aku, untuk bagi aku rapat denganmu ya Allah, untuk bagi aku rasa cinta dekatmu ya Allah. Bila Allah bagi ujian, time tu lah peluang kita untuk jadi kekasih Allah. Time tu lah kita nak rapatkan diri kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudiannya Allah mempercepatkan balasan di dunia. Ujian tadi tu, Allah mempercepatkan ujian kita ataupun balasan tu di dunia. Sebab apa? Sebab Allah tak mau di akhirat sana kita tanggung lebih berat. Allah tak mau kita tanggung lebih berat ataupun terlepas daripada azab di akhirat tu. Kalau azab di akhirat ni lebih dahsyat, no. Sehari sahaja azab kat sana rasa macam beribu tahun. Jadi bila Allah uji dah kita di dunia ni, kita kena terima dengan hati yang redha. InsyaAllah ada berjuta hikmah yang akan datang. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Allah kuatkan hati kita dan semakin kuat iman kita. Kita rasa cinta Allah, kita rasa Allah cinta aku lah, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab nampak tak contoh, kita buat apa yang Allah perintah, kita tinggal yang apa yang Allah larang, kita yakin dengan Allah. Sekarang ni kita baca surat cinta Allah, tu tandanya apa? Kita rasa cinta dengan Allah. Kita nak baca apa yang Allah bagi dekat kita, kita hargai surat cinta Allah ni dan kita sebarkan dekat orang lain. Sebab apa? Supaya lebih ramai yang dapat rasa nikmat, dapat rasa zuq, kelazatan dalam bercinta dengan Allah. Yang tu yang kedua. Yang ketiganya, Allah bagi dekat kita ni pemahaman tentang Islam, dan kita mengamalkan dia. Jadi kita kena selalu belajar tentang Islam, mendalami tentang Islam. Jadi itu adalah nikmat yang tak terhinggalah. Yang ketiga tadi, pemahaman tentang agama Islam, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, mungkinlah ada adik-adik yang nak cari jodoh, carilah yang boleh pimpin kita ke arah agama Islam. Supaya apa? Supaya kita ni perjalanan hidup kita ni mudah, dan duduk dalam lingkungan kasih sayang Allah, insya-Allah. Jadi saya ulang, yang pertama, tiga manusia yang disayangi Allah. Yang pertamanya, Allah berikan cubaan, Allah berikan ujian, dan Allah mempercepatkan balasan di dunia. Supaya apa? Supaya terlepas atau ringan balasan di akhirat. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, semakin kuat iman kita. Kita rasa cinta Allah, kita buat apa yang Allah perintah, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kita yakin dengan Allah. Kalau siapa yang tak yakin dengan Allah, there is something wrong with your heart. Ada problem dengan hati kita. Mungkin hati kita dah tertutup, mungkin hati kita dah hitam sampai kita rasa macam Allah tak sayang aku kot, tu yang Allah uji aku. Tuan-tuan dan puan-puan, bila orang yang tak ada ujian ni, sedarlah yang bahawa Allah dah lupa dekat dia. Kita ni bila dah dapat ujian, sepatutnya bersyukur. Bersyukur. Para sahabat dulu pun
Depa tak terima ujian, depa sangat-sangat rasa takut, rasa sedih sangat-sangat sebab tak ada ujian. Bila ada ujian, itulah tanda-tanda besar yang Allah sayang kita. Yang ketiganya, Allah berikan kita ni kefahaman tentang Islam, hukum-hukum Islam. Sekian-sekian macam ni. Jadi semuanya ada dah dalam Al-Quran, kita boleh rujuk Al-Quran. Itu yang kita kata Islam is way of life. Jadi Al-Quran ni pun kita tengok setiap barang yang kita beli, peti ais, motor, kereta, semuanya ada manual book, betul. Macam itulah diri kita pun ada manual book. Di sinilah dia tunjukkan contoh, solat kena, puasa kena, tutup aurat sekian-sekian. Dan juga kita kena relatekan dengan hadis. Solat dalam Quran dia tak ceritakan tentang rokok macam mana. Datangnya hadis ceritakan, rokok macam ni, sujud macam ni, duduk antara dua sujud macam ni. Jadi bahayalah orang yang anti hadis. Jadi tiga perkara tadilah, tiga manusia tadilah yang saya sebut tadi, yang disayangi atau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang kita nak cinta, kita nak cinta, buat pilihan. Kita cinta Allah dahulu, kemudiannya kita letakkan cinta kita kepada selain daripada dia, cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, insya-Allah. Sebab kita pun nak duduk dengan mereka, kita nak berkumpul dengan para sahabat, para anbiya, Nabi, ibu ayah kita. Jadi insya-Allah kita cinta dengan Allah dulu apa-apa pun, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang tu sahajalah tazkirah saya pada pagi ni. Jadi kalau kita nak lebih pahala, kita nak dapat cinta Allah, kita bagi Allah cinta dengan semua orang. Jadi kita tak naklah kita seorang sahaja. Yang dapat baca Al-Quran, dapat faham tentang agama Islam. Jadi jomlah sama-sama bersama saya kita gandakan pahala. Supaya apa? Supaya kita dapat bertemu Allah dengan pahala yang banyak. InsyaAllah kita boleh bertemu Allah. Nanti insyaAllah saya akan kongsikan manusia yang auto masuk syurga. Manusia yang auto masuk syurga tanpa dihisab, tanpa tanpa ditimbang. Jadi insya-Allah saya akan buat perkongsian tentang itulah bila tiba masanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bertalaqi pada muka surat 65 pada pagi ini, ayat 116. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bertalaqi muka surat 65 ayat 116. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah tanda Allah sayang dekat tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Allah tak sibukkan diri tuan-tuan dan puan-puan pada awal-awal pagi. Allah mulakan tuan-tuan dan puan-puan, Allah pilih juga tuan-tuan dan puan-puan untuk mengaji sekali. Kenapa? Pernah tak tertanya-tanya, kenapa aku boleh duduk dalam pengajian ni, sedangkan Allah boleh je pilih orang lain. Allah boleh je pilih orang sekian. Kenapa Allah pilih kita? Allah boleh je pilih aku ni sebagai orang yang tidur. Orang yang tidur sekarang dan tak mengaji pun. Tetapi kenapa Allah pilih kita? Jadi kita fikirlah kenapa Allah sayang kita. Sebab apa? Sebab dia nak kita masuk syurga. Dia nak berjumpa dengan kita. Jadi janganlah lupa untuk terus istiqamah meraih cinta Allah. Istiqamah untuk bagi Allah lebih sayang kepada kita, insya-Allah. Boleh? Baik, jom kita mulakan dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, tuan-tuan dan puan, kita tanda tangan dulu, kita doa dulu ke Allah supaya Allah lapangkan dada kita, Allah fasihkan lidah kita, Allah bersihkan hati kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita baca, mintalah kita niatkanlah ya Allah dengan bacaan Al-Quran ya Allah. Tolonglah delete dosaku ya Allah. Tolonglah padam dosaku ya Allah. Tolonglah gugurkan dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam syurga ya Allah. Doa tuan-tuan dan puan, doa. Sebab apa? Sebab doa ni Allah makbulkan. Cumanya lambat atau cepat ya Allah. Fasihkan lidahku ya Allah. Ya Allah, bagilah aku boleh baca Al-Quran ya Allah. Aku nak sangat-sangat ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jom sama-sama dengan saya tuan-tuan dan puan, kita mula bertalaqi pada muka surat 65 ayat 116. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ulang ikut إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم boleh. Inna, ingat lagi tak ni wajibal gunnah. Lama dah saya tak tunjuk nota kan. Baik, kita tengok sikit nota nah. Baik, nampak tak? Bila nun yang bersabdu, ni wajibal gunnah. Wajibal gunnah. Nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, itulah wajibal gunnah. Apa dia wajibal gunnah? Wajib untuk kita dengung dua harokat. Contohnya anna, summa, lakinna, lamma. Nampak tak? Dengungkan dua harokat insya-Allah. So di sini pastikan dengung dua harokat sebab nun yang bersabdu. Innal ladzi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Innal ladzina kafaru. Nun yang kosong betul berwarna hijau kan di sini, ataupun nun yang kosong kita kena dengung, melainkan kalau bertemu dengan lam ataupun ra. Jadi tak bertemu dengan lam atau ra kan. Jadi di sini kita dengung la tu. Jangan kita qalqalahkan ghaim. Salah. Niya, bukan niya anhum. Salah. Boleh nah? Nia'an, nun mati ada tanda mati. Nampak tak? Berbeza dengan nun yang kosong. Nun mati ada tanda mati, kita jelaskan. Tak perlu kita dengung nah. Anhum, pun sama, mim mati ada tanda mati, kita jelaskan mim. Anhum amwaluhum. Okey, habis. Seterusnya kita sambung. Wala
Ulang. Wala auladuhum minallahi syai'a. Boleh? Wala ada ombakkan di sini. Panjangkan 5 harakat. Wala aula. Panjangkan 2 harakat juga di sini. Di sini 5 harakat tadi. Wala auladum. Mim yang kosong bertemu dengan mim. Kita kena dengung. Auladuhum minallah. Nama Allah, lafzul jalalah. Panjangkan 2 harakat pada nama Allah. Minallahi syai'a. Ingat bila berbaris 2 di atas. Ni berbaris 2 di atas. Bila kita berhenti jadi satu baris. Boleh? Seterusnya. Wa ulaika ashabun nar. Ulang. Wa ulaika ashabun nar. Boleh? Wa ula. Di sini waw ni kita tak boleh berhenti sebab ada tanda O. Nampak tak ada O di situ? Ada tanda bulat kan? Ingat tak? Ada pada penulisan, tiada dalam bacaan. Okey. Bukan wa ula, salah. Wa ula. Panjangkan 5 harakat di sini. Wa ulaika jaga sad. Ha pedas. Habun nar. Nun yang bersabdu kita dengungkan dulu nun ni 2 harakat. Baru kita panjangkan pada mad arid li sukun. Ashabun nar. Seterusnya hum fiha khalidun. Ulang. Hum fiha khalidun. Boleh? InsyaAllah kita ke next ayat. Kita teruskan bacaan sahaja insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita tak baca banyak lagi, untuk yang berminat, hendak kami bantu untuk bagi asas Al-Quran ataupun tajwid, bolehlah join kelas. InsyaAllah kita masih ada kelas yang dibuka lagi untuk pendaftaran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita dapat manfaat daripada Al-Quran. Kita guna teknik yang betul, InsyaAllah kita mudah untuk memahami Al-Quran. Baik, kita teruskan bacaan. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Ulang, slow-slow nak kita baca. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. Sambung. كمثل ريح فيها صر أصابت. Ulang. كمثل ريح فيها صر أصابت. Ambil balik. صر أصابت
قوم ظلموا أنفسهم ulang صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. Boleh? Ambil balik. ظلموا أنفسهم فأهلكت. Boleh? Ulang. ظلموا أنفسهم فأهلكت. Boleh? Baik, untuk kat, dia akan bunyi ha. Bukan bunyi ha. Dia ada bunyi keluar angin sikit untuk ha tu. Fa'ahlakat. Lebih kurang macam tu lah. Bagi sikit saja tu. Fa'ahlakat. Okey, boleh. Seterusnya kita sambung. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita, keluarga mengaji kita, semoga Allah permudahkan urusan, semoga Allah permudahkan bacaan kita pada pagi ini. InsyaAllah line audio boleh dengar dengan jelas, suara saya boleh dengar dengan jelas, visual boleh nampak dengan elok. Okay, kita doa nah. Seterusnya sambung. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. Ulang. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Seterusnya, baik tuan-tuan dan puan yang masih belum berkongsi, yang masih belum ambil peluang untuk gandakan pahala tuan-tuan dan puan ni. Untuk gandakan pahala tuan-tuan dan puan, macam mana? Dengan berkongsi percuma sahaja. Percuma sahaja kita dapat pahala free. Nampak tak? Dengan berkongsi je. Dah ada peluang tu, janganlah kita lepaskan. InsyaAllah moga-moga kita ni tergolong dalam orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ulang. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum.
sikit hari ni. Nak tengok siaran ulangan kat mana Ustaz? Baik, siaran ulangan boleh tengok dekat page My Mengaji juga. Boleh scroll, tengok yang syukur dapat bersama Ustaz apa semua tu kan. InsyaAllah yang tu boleh kita ulang balik tengok bagi yang terlepas lah. InsyaAllah sambung. قد بدت البغضاء من أفواههم. Ulang. قد بدت البغضاء من أفواههم. Boleh? Sekali lagi kita ulang. Pastikan di sini kita panjangkan 5 harakat pada baghdha. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون. Seterusnya, tu dia. Baru 15 minit kita mula dah pun setengah muka. Tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lagi habis semuka ni saya ada nak tunjuk plan kita bacaan lah. Plan kita buat bacaan Al-Quran, insya-Allah. Ingatkan saya kalau saya terlupa. Boleh? Kita teruskan bacaan pada ayat 119 masih dalam muka surat 65. Antum ulai tuhibbunahum. Ulang. Antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Ulang. Wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Seterusnya. Wa idza laqukum qalu amanna. Ulang. Wa idza laqukum qalu amanna. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Ulang. Tarik nafas panjang lah, insya-Allah. Wa idza khalau 'addu
عرضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. Ulang. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور. Seterusnya ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Ulang. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ulang. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ulang. Tegakkan badan, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung. 1, 2, mula. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Innallaha bima ya'maluna muhita. Seterusnya ayat terakhir muka surat 65 ayat 121. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Ulang. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Ambil balik. Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Tu dia. Sedap tak sedap kita dah pun perhabiskan bacaan muka surat yang pertama. Dah habis muka dah pun.
Nampak tak? Kita luangkan masa dengan Al-Quran. Rasa sat je sebenarnya. Sat je. Kita buat benda lain kan boleh lama-lama. Jadi dengan Quran kita luang masa sat pun Allah dah pandang kita dah. Tanda sayang Allah dekat kita macam mana? Allah banyakkan masa kita ni dengan amal-amal soleh. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat saya ingat. So plan kalau kita tengoklah pengajian kita ni paling-paling kurang pun dalam semuka kita mengaji seminggu 6 hari, betul? Jadi 6 hari kali dengan 24 hari, sebab kita mengaji 4 minggu kan. 6 kali dengan 4 minggu. So kita ada 24 hari. 24 hari lah yang kita baca, betul? 6 kali dengan 4 jadi 24. So kalau paling kurang pun kita baca dalam semuka sehari, kita dah dapat 24 muka dalam sebulan. 24 muka ni kita dah baca satu juzuk 4 muka. Sebab satu juzuk ada 20 muka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita buat 2 muka boleh lebih lagi, betul? Jadi jomlah sama-sama dengan saya dan sahabat-sahabat Al-Quran kita lah, keluarga main mengaji, kita istiqamah sampai kita boleh khatam. Lo ni dah juzuk 4 dah. Soon kita akan masuk juzuk 5. Kemudiannya seterusnya kita khatam beramai-ramai, insya-Allah, bil jamaah. Semoga kita dikumpulkan di sini dan juga dikumpulkan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekejap je nah. So berbaki lagi mungkin setengah muka, mungkin lagi semuka. InsyaAllah kita teruskan bacaan. Baik, tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana berjaya menghabiskan satu muka, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi untuk semuka. Bukan nantilah, loni lah. Loni kita sambung lagi semuka, insya-Allah. Boleh ke? Boleh. Jom semangat-semangat. Yang mana yang nak senaman dulu, yang nak bagi bunyi kerak-kerak dulu badan, silakan. Tak tunjuk nota tadi, boleh. InsyaAllah nah. Okey, jadi yang ni wajibal gunnah, nota wajibal gunnah. Wajib untuk kita dengung. Nun ataupun mim yang ada sabdu wajib dengung dua harakat. Hukumnya wajibal gunnah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang masih belum berkongsi, boleh sempat lagi untuk berkongsi ni. Semoga pahala kita dilipat kali ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Seterusnya jom kita sambung bacaan. إذ هم Gabok tu. Minta maaf. إذ هم الطائفتان منكم. Ulang. إذ هم الطائفتان منكم. Boleh? Hammatta. Nampak tak ta ni kan? So ta ni dia tak perlu dibacakan dah, sebab nampak tak dia tak ada baris pun. So dia masuk terus dekat ta. Ni idgham ni. Kalau kita belajar lebih detail lah. Idgham. So kita masuk terus dekat ta nah. Bukan id hammatta. Bukan macam tu. Bukan hammatta. Tetapi kita masuk terus dekat ta. Anggap macam ta ni tak ada nah. Macam mana bacaannya? Id hammatta ifatani minkum. Boleh. Seterusnya. Tafshala wallahu waliyuhuma. Ulang. Tafshala wallahu waliyuhuma.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ulang. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Seterusnya, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ulang. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Seterusnya ayat 124. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ. ulang. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ. ulang. أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ. ambil balik. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. ulang. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَى. ulang. بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ. ulang. إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ. Seterusnya, هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ. هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ. ambil balik. بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Seterusnya ayat 126. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Sekali lagi kita ulang. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Seterusnya sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita istiqamah sampai kita habiskan muka surat yang kedua pada pagi ni insya-Allah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Seterusnya ayat 129. Tak lama dah, tak banyak dah, 5 baris sahaja lagi Stay tune. Semoga kita dapat menghabiskan 2 muka pada pagi ni. Azam tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم والله غفور rahim. Seterusnya ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ulang. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت lilkafirin. Dah sampai dah ayat terakhir ni, baris pun yang terakhir. Sikit je lagi insya-Allah. Teruskan. Wa ati'ullaha war rasul. Wa ati'ullaha Rasul la'allakum turhamun la'allakum turhamun. Alhamdulillah, berjaya dah kita habiskan pada pagi ni 2 muka surat. Macam khatam dah tu. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan dan puan yang berjaya menghabiskan 2 muka surat pada pagi ni dan juga pagi kemarin pun. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah pilih kita lah untuk habiskan bacaan, untuk istiqamah pada tiap-tiap hari kita mai baca Al-Quran dan kita habiskan 2 muka surat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi, tuan-tuan dan puan, tentang perkongsian saya tadi tentang 3 manusia yang disayangi Allah. Jadi kita nak capai redha Allah, nak capai kasih sayang Allah, macam mana? Jadi kita nak capai redha Allah, macam mana? Kita buatlah benda yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang. Boleh? Okey.
Jadi tuan-tuan dan puan, nak guna Quran yang saya guna sekarang ni, macam guru-guru mai mengaji, Ustaz Zo, Ustaz Syazwan guna yang berwarna Quran Haramain lah, Quran Bestari ni boleh order melalui Telegram kita, insyaAllah. Ataupun bagi yang nak infak pun boleh. Quran ada saiz yang macam saya guna ni, Quran saiz A4, besar lah, harganya 70. Saiz B5 harganya 55, kecil sikit, sederhana. Dan tak termasuk kos pos lah, kos postage. Untuk Semenanjung 30, minta maaf, Semenanjung kos pos RM10, Sabah Sarawak 25, untuk Singapura RM60, insya-Allah. Okey. Baik, jadi semoga dapat manfaat pada pagi ni. InsyaAllah saya tunjuk muka saya sat sahaja. Malu ni. Boleh ke? Maaf lah, kecil saja tempat sewa ni. Jadi tahniah dan terima kasihlah kepada semua kerana berjaya menghabiskan pengajian kita pada pagi ni. Dan kita, inilah salah satu cara kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kita nak capai redha Allah. Tuan-tuan dan puan, bila kita buat sesuatu, ingatlah kita buat ni kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita tak akan rasa menyesal pun buat benda tu. Kita tak rasa beratnya benda ni, beratnya. Kita buat ni ikhlas kerana Allah. Ada lagi satu, kalau ikhlas, jangan sesekali kita sebut, Ustaz, saya beri ni ikhlas ni untuk Ustaz. Bila kita sebut saja ikhlas, automatik benda tu tak ikhlas sebenarnya. Sebab ikhlas ni kepunyaan Allah. Biar Allah sahaja yang tahu ikhlas kita tu. Ni ikhlas daripada saya nah. Ambil lah, saya sedekahkan RM10 ikhlas daripada saya. Salah, tak boleh sebut ikhlas sesekali pun. Yang itulah perkongsian. InsyaAllah apa-apa pekerjaan kita pun, kita niat kerana Allah, kita buat kerana Allah, semuanya menjadi ibadah, semuanya menjadi pahala. InsyaAllah kita bersambung pada besok pagi. Besok pagi tak ada, minta maaf, cuti nah. Kita sambung esok pagi surah Al-Kahfi 7-8 tak ada lah. Kita sambung pada hari Sabtu lah bacaan macam ni. Okey, wallahu taala alam. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara ataupun visual audio tak berapa nak clear. Berseri muka Ustaz pakai baju warna pink. Minta maaf lah, kebetulan bukan warna pink, merah ni. Okey, ada yang minat pink tu, dia minat Ustaz sekali ya. Asalnya tak minat pun. Bila Ustaz pakai pink-pink, dia minat tu. InsyaAllah, jom sama-sama kita masuk syurga sama-sama nanti nah. Wallahu ta'ala alam. Kalau nak masuk syurga sama-sama, jomlah kita bersahabat dengan Al-Quran bersama-sama. Okey, bolehkah? Boleh. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung pada hari Sabtu. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.